apa ni? Jom kita tengok tasawuf Islam Chapter 5 siri terakhir. Pelajaran ke-6 sistem pemerintahan Islam. Seronok tahu? Jom jangan lepaskan peluang ni Pak. Fokus belajar ni. Jom. Oh, yang Ustazah janji siri kedua tu ya? Jom kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar cemerlang semua? Video kali ini kita akan mempelajari sambungan pelajaran ke-6 Tasawuf Islam tingkatan 5, iaitu sistem pemerintahan Islam. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, marilah kita semak semula standard kandungan pelajaran ini, iaitu 3.2 memahami konsep asas dalam pemerintahan Islam serta melaksanakan tuntutan khalifah dalam kehidupan bernegara. Manakala 3 standard pembelajaran yang akan kita belajar pada video kali ini pula ialah 3.2.3 menjelaskan elemen-elemen pembentukan negara Islam dan fungsinya dalam sistem pemerintahan Islam. 3.2.4 menilai kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khilafah dalam kehidupan bernegara. Manakala 3.2.5 mencadangkan tindakan yang boleh diambil oleh setiap individu dalam kehidupan bernegara. Mari kita mulakan dengan 3.2.3 elemen-elemen dan fungsi pembentukan negara Islam. Apakah pengertian negara Islam? Negara Islam ialah negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbiran tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Marilah kita lihat prinsip-prinsip negara Islam. Iaitu terdiri daripada 4 perkara. Pertama, Al-Musyawarah, iaitu Al-Syura, mesyuarat bagi melakukan pertimbangan secara kolektif dan membuat keputusan paling berkualiti berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, keadilan, Al-Adalah, membuat keputusan secara saksama bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis berdasar ketentuan akidah, syariah dan akhlak. Manakala yang ketiga, kebebasan Al-Hurriyah, khalifah perlu melindungi hak dan kebebasan individu yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Dan yang keempat, persamaan Al-Musawwah, setiap individu dilayan dan dihormati tanpa mengira pangkat atau kedudukan masing-masing. Elemen pembentukan negara Islam terdiri daripada 7 perkara. Yang pertama ialah Majlis Syura, yang kedua ialah Khalifah, yang ketiga wilayah, yang keempat rakyat, yang kelima undang-undang, yang keenam Badan Kehakiman, manakala yang ketujuh pentadbiran dan penguatkuasaan. Marilah kita huraikan satu persatu. Pertama, Majlis Syura, lembaga mesyuarat tertinggi negara yang ahlinya terdiri daripada khalifah, ulama dan individu yang pakar dalam bidang masing-masing. Mesyuarat ini membuat keputusan berdasarkan keilmuan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kedua ialah khalifah. Khalifah merupakan pemerintah beragama Islam yang berkelayakan serta menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Ketiga, wilayah. Wilayah-wilayah dalam negara Islam ditadbir oleh seorang ketua dan penduduknya tertakluk kepada sistem pemerintahan Islam. Keempat ialah rakyat. Terdiri daripada orang Islam dan bukan Islam yang berhak mendapat perlindungan pemerintah, bebas menjalani kehidupan, mendapat pendidikan, mencari rezeki serta mengamalkan agama, budaya dan adat resam masing-masing. Seterusnya ialah undang-undang. Undang-undang negara Islam berteraskan syariat Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Keenam, Badan Kehakiman, menjalankan urusan kehakiman serta memastikan hukum dan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilaksanakan dengan sepenuhnya. Manakala yang ketujuh, pentadbiran dan penguatkuasaan. Pentadbiran negara dilaksanakan mengikut syariat serta mengutamakan prinsip keadilan, kesaksamaan dan akhlak mulia.
Penguatkuasaan syariat Islam dilaksanakan menerusi institusi seperti Jabatan Agama Islam, Mahkamah Syariah, Pusat Pengutuan Zakat, Jawatan Kuasa Fatwa dan sebagainya. Setelah kita melihat elemen pembentukan negara Islam, marilah kita lihat pula matlamat negara Islam, iaitu terdiri daripada 4 perkara. Pertama, menegakkan perundangan dan hukum Allah SWT. Kedua, merealisasikan keadilan supaya tiada yang ternyanya. Ketiga, memastikan kebajikan rakyat sentiasa terjamin. Manakala yang keempat, mencapai kemakmuran demi kesejahteraan rakyat. Mari kita semak ciri-ciri negara Islam. Ciri-ciri negara Islam terdiri daripada 6 perkara. Pertama, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, melaksanakan amal makruf dan nahi munkar. Tiga, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Empat, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Lima, ketua negara yang adil dan beriman. Manakala yang keenam, jaminan kebebasan hak asasi. Ada banyak perbezaan di antara negara Islam dan negara bukan Islam. Antaranya, mari kita lihat bersama-sama. Pertama, negara Islam merangkumi seluruh dunia dan batas sempadannya selagi ada penduduk yang mengucap 2 kalimah syahadah. Manakala negara bukan Islam memisahkan sebuah negara berdasarkan faktor geografi dan mementingkan taraf kewarganegaraan rakyat. Kedua, bagi negara Islam meletakkan Allah SWT sebagai kuasa tertinggi negara, manakala negara bukan Islam meletakkan pendapat majoriti rakyat sebagai asas pemerintahan. Ketiga, negara Islam menjadikan iman dan takwa sebagai ciri utama daripada ketua negara hingga rakyat biasa, manakala negara bukan Islam mengabaikan syarat keimanan dan ketakwaan dalam memilih pemimpin. Keempat, negara Islam menjadikan undang-undang Allah SWT sebagai undang-undang negara, manakala negara bukan Islam menjadikan undang-undang ciptaan manusia sebagai undang-undang negara. Sekarang mari kita lihat 3.2.4, kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khilafah. Pertama, mendapat keredaan Allah SWT. Pemerintahan berteraskan Al-Quran dan Al-Hadis demi meraih keredaan Allah SWT. Kedua, mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat, iaitu mementingkan sikap saling menghormati dan bertoleransi dalam masyarakat. Ketiga, menjamin keamanan negara, iaitu menjalankan tadbir urus yang menjamin keamanan dan kestabilan negara. Manakala yang keempat, memastikan pelaksanaan keadilan kepada semua pihak, iaitu melaksanakan keadilan terhadap semua pihak agar rakyat tidak berasa dizalimi. Pelajar-pelajar cemerlang sekalian, mari kita lihat kesan pengabaian tanggungjawab khalifah. Pertama, mendapat kemurkaan Allah SWT dan kesucian agama Islam akan terancam. Kedua, berlaku penyelewengan dalam pentadbiran negara dan masyarakat. Tiga, terdedah kepada ancaman musuh. Keempat, pengagihan harta negara secara zalim. Kelima, gagal melantik orang yang cekap dan amanah untuk membantu mentadbir negara. Mari kita lihat pula kesan pengabaian tanggungjawab rakyat. Pertama, hilang rasa taat setia terhadap khalifah. Kedua, keselamatan negara terancam. Ketiga, mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Keempat, membiarkan kepincangan berlaku dalam pemerintahan. Manakala yang kelima, berlaku kemungkaran secara berleluasa. Standard pembelajaran terakhir iaitu 3.2.5, pelaksanaan sistem pemerintahan Islam. Antara tindakan yang boleh diambil oleh setiap individu dalam kehidupan bernegara termasuklah yang pertama, meninggikan syariat dan syiar Islam. Kedua, mematuhi peraturan dan undang-undang negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran agar dapat menyumbang kepada negara. Manakala yang keempat, mentaati arahan pemerintah bagi perkara yang tidak menyalahi syariat. Kelima, mengamalkan sikap hormat menghormati terhadap satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. Manakala boleh juga menyelesaikan suatu urusan secara rundingan dan muafakat seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.
Kesimpulannya, sesebuah negara Islam akan terlaksana apabila elemen pembentukan negara Islam dan konsep khilafah serta tanggungjawab semua pihak dijalankan berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang menepati syariat Islam. Selesailah sudah pembelajaran kita kali ini. Ustazah berharap semua pelajar cemerlang sekalian masih terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran sendiri. Semoga video ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar cemerlang sekalian. Teruskan pembelajaran. Ustazah doakan agar semuanya mencapai kejayaan yang cemerlang. Jangan mudah putus asa. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Sekian, jumpa lagi. Bye.